A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat, saudara-saudari, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik sekalian, marilah kita panjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipanjangkan umur dan usia kita dan diberi kesempatan olehnya untuk terus berubudiyah, yakni terus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi khasnya di dalam bulan Ramadan ini, dalam bulan Ramadan Mubarak yang kini telah masuk dalam bahagian akhir bagi tahun ini. Sememangnya dalam bulan Ramadan ini, baginda junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita banyak berdoa di samping melakukan ibadah serta mengerjakan perkara makruf yang dilipat gandakan pahala dan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan umatnya berdoa ketika di mana masa iftar, yakni berbuka puasa, serta menjelaskan di mana doa di masa tersebut akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu, ketika mana ia berbuka puasa, terdapat di mana doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah memberi jaminan bahawa Allah sentiasa dekat dengan hamba-hambanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 186 mafhumnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Terdapat di dalam sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, di mana baginda menyatakan Allah akan melipat gandakan pahala kepada sesiapa yang beribadah kepada Allah, khususnya di bahagian 10 hari akhir daripada bulan Ramadan ini. Tumpuan khusus dalam menghidupkan amalan malam-malam Ramadan ini dengan melakukan perkara seperti berikut. Antaranya ialah melakukan solat sunat, tilawah Al-Quran, zikrullah, beristighfar serta berdoa. Dan kalau kita tak mampu beraktikaf di masjid, cukuplah kita menghidupkan qiyamul lail, perkara-perkara yang mendatangkan pahala di rumah kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengejutkan para ahli keluarganya agar sama-sama bangun melaksanakan ihya malam Ramadan. Jadi alhamdulillah, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan kali ini, dalam kapsul Ramadan kali ini, saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian menghayati bersama. Tajuk perkongsian hari ini ialah pecutan 10 hari akhir Ramadan. Alhamdulillah, hari ini sudah genap kita melayari bahtera Ramadan selama 21 hari, yakni 3 minggu. Jadi mungkinkah kita boleh musahabahkan diri kita lagi, bertanya sejauh mana meningkatnya iman dan amalan kebaikan yang kita telah lakukan. Saudara-saudari sekalian, hadirin hadirat sekalian,
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menjelang 10 hari yang akhir daripada bulan Ramadan, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam Ramadan dengan mengejutkan ahli keluarganya, bangun beribadah kepada Allah, dan baginda tidak akan mendekati para isterinya dalam lingkungan masa tersebut. Saudara-saudari sekalian, bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sewajarnya kita mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana di bahagian akhir Ramadan ini terdapat satu malam yang dikenali sebagai malam Lailatul Qadar, yang kelebihannya dilipat gandakan Allah ganjarannya, iaitu melebihi 1000 bulan yang bersamaan dengan 83 tahun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah itu Lailatul Qadar? Itulah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Surah Al-Qadr ayat 1 sampai 3. Jadi alhamdulillah saudara-saudari sekalian, hukum mencari Lailatul Qadar ini telah dinyatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, seperti mana sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari Lailatul Qadar, hendaklah ia mencarinya pada malam ke-27. Hadis riwayat Ahmad. Maka para ulama berkesimpulan bahawa berusaha mencari malam Lailatul Qadar itu hukumnya mustahabbah, mesti disunatkan juga pada kita mencarinya pada malam ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Saudara-saudari sekalian, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197, mafhumnya, carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan ialah bekalan takwa. Jadi di sini takwa adalah hasil kejayaan dari kita berpuasa. Puasa akan memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjelma keimanan itu menjadi ketakwaan. Allah dalam firman-Nya yang mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu ke atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Hasil daripada ketakwaan itu akan membuahkan 3 perkara. Yang pertama, akan mencegah diri kita daripada melakukan segala perbuatan keji dan dusta. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad, dinyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menerima puasa seseorang yang tidak akan menerima puasa seseorang yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Hadis tersebut artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan keji, yakni dusta, melakukan kejahatan, Allah tidak akan menerima puasanya sekalipun ia telah meninggalkan makan dan minumnya. Kedua, mempunyai ketahanan rohani yang kuat, sehingga ia menjadi orang yang mampu menjaga serta mencegah dirinya daripada melakukan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, puasa adalah perisai dari api neraka, seperti perisai seseorang itu di antara kamu ketika mana ia dalam perang. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Dan yang ketiga, selalu terangsang untuk melakukan kebaikan, kerana ibadah Ramadan, ibadah puasa akan selalu mendidik seseorang itu untuk melakukan kebaikan, baik terhadap sang penciptanya, Allah Subhanahu wa taala, mahupun kebaikan yang dilakukan terhadap sesama manusia. Akan timbul 5 kemampuan dan kelebihan. Yang pertama ialah rasa dekat kepada Al-Quran. Apabila ia membaca Al-Quran, dia akan rasa seronok memahaminya dan mengamalkan segala perintah-perintah Allah serta meninggalkan segala larangan Allah dalam Al-Quran tersebut. Yang kedua, rasa dekat hubungannya kepada Allah. Seorang Muslim
Apabila dia rasa dekat kepada Allah, dia tidak akan berani melanggar perintah daripada Allah SWT dan jauhi segala larangan yang Allah tegahkan. Yang ketiga, rasa pentingnya berdoa kepada Allah apabila kita menyedari bahawa kita adalah makhluk yang paling lemah dan kita sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kemampuan membezakan antara yang hak dan yang batil. Dan yang terakhir, yang kelima, menyedari pentingnya kebersamaan dengan sesama Muslim. Kerana dengan puasa ini dapat menyedarkan diri kita, dapat membayangkan, bahkan dapat merasakan bagaimana perasaan yang dilalui mereka ataupun golongan yang susah dan miskin ini. Sehingga kita menyedari kewajipan bersatu, saling tolong-menolong, bekerjasama dalam bulan Ramadan ini. Profesor Muhammad Qutb dalam kitabnya Manhaj Tarbiyah Islamiyah pernah membuat bandingan dan perumpamaan bahawa ibadah khusus dalam Islam seperti puasa, zakat, haji dan adalah ibarat mahatat, stesen bagi orang yang bermusafir, mengambil bekalan bagi meneruskan perjalanannya yang jauh. Tiada perjalanan yang lebih jauh dari perjalanan untuk balik ke alam akhirat. Saya ulang, tiada perjalanan yang lebih jauh dari perjalanan untuk kita balik ke alam akhirat yang kita tidak tahu hujungnya. Ingatlah, sebaik-baik bekalan ialah bekalan takwa. Maknanya kita tidak menjadikan Ramadan sebagai matlamat. Ketika bulan ini sahaja kita rajin beribadah, rajin bersedekah dan sebagainya. Tapi di bulan lain kita jadi lemah dan tidak bermaya dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT. Semoga kita semua berjaya menjadi insan yang bertakwa lagi soleh, insya-Allah. Maka rebutlah, saudara-saudari sekalian, rebutlah peluang untuk melakukan ibadah di akhir Ramadan ini. 10 malam terakhir Ramadan telah tiba penghujungnya. Jadi sekarang adalah peluang untuk kita merebut segala ganjaran dan keistimewaan yang Allah sediakan pada malam Ramadan ini. Apatah lagi ketika ini ada hadiah cepu emas sedang menanti kita, di mana kalau kita sungguh-sungguh mendapatkannya, insya-Allah kita akan dapat ganjaran di mana Allah sediakan ganjarannya bersamaan dengan 1000 bulan, yakni bersamaan umur 83 tahun. Tak pasti lagi kalau kita sampai ke umur tersebut. Firman Allah Subhanahu taala, mafhumnya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Dan apakah engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar? Pastinya kita tidak mahu termasuk dalam golongan orang yang rugi, iaitu tidak melakukan sebaik mungkin bagi mendapatkan pahala berlipat ganda ini. Simbolik Ramadan, ditutup pintu neraka dan dibuka pintu syurga, menunjukkan mudahnya untuk masuk syurga dan neraka, dan susahnya ke neraka kerana pintunya ditutup. Sebagai bulan kebaikan, sepatutnya kita melakukan amalan kebaikan sepanjang bulan puasa ini. Panel Syariah Koperasi Tenaga Nasional Berhad TNB, Saudara Muhammad Fauzi Mustafa berkata, hikmah digalakkan meraihkan bulan Ramadan setiap tahun Ramadan yang terakhir kerana hakikatnya kita tidak mengetahui apakah masih berpeluang bertemu Ramadan yang akan datang. Beliau berkata, disebabkan itu umat Islam sewajarnya mengoptimumkan peluang yang ada ini untuk melakukan yang terbaik dari segi amalan puasa, bersahur, solat tarawih, sedekah, membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan anggaplah diri kita sebagai banduan akhir di penjara. Katanya, ibarat banduan akhir yang menantikan saat kematian. Begitulah juga umat Islam kita sekarang ini sepatutnya kita merasakan dalam melaksanakan ibadah puasa ini seolah-olah ia Ramadan terakhir bagi kita. Banduan akhir akan tahu saat kematian dia. Maka setiap peluang dan saat dia ada, digunakan untuk bertaubat, melakukan segala perkara-perkara kebaikan
melakukan solat banyak-banyak, minta mohon ampun kepada Allah Subhanahu Taala. Kita yang tidak tahu bila ajal kita tiba ini sepatutnya lebih-lebih lagi, kerana mungkin Ramadan ini terakhir bagi kita. Oleh itu jangan bertangguh, terutamanya pada minggu penghujung Ramadan ini. Rebutlah semula peluang yang ada yang disediakan oleh Allah Subhanahu Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah SWT suka apabila seorang itu melakukan sesuatu dengan itqan, yakni dengan sempurna, yakni dengan sebaik mungkin. Maka setiap ibadah itu kalau boleh kita lakukan dengan sebaik mungkin. Jadi sekarang waktunya adalah untuk kita bernekat untuk berubah, di mana Allah SWT tidak akan mengubah nasib seseorang itu jika ia tidak mengubah apa yang ada dengan dirinya, iaitu sikapnya, attitude dia. Anehnya tidak ramai yang menanamkan nekat untuk berubah pada Ramadan, disebabkan bagi mereka Ramadan ini tiada bezanya bagi bulan-bulan yang lain. Sedangkan setiap yang dilakukan pada bulan yang penuh keistimewaan ini, seperti amalan-amalan kebaikan, sedekah, tarawih dan sebagainya, itu semuanya itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Justru rugilah mereka yang tidak mengambil peluang ini dan untuk melakukan perubahan tersebut. Beliau memberi contoh golongan yang diceritakan dalam ayat 12 dalam surah As-Sajdah. Bagaimana orang yang berbuat maksiat di dunia akan tunduk di hadapan Allah Subhanahu Taala dan memohon supaya dikembalikan ke dunia untuk melakukan amalan-amalan soleh. Hayati kata-kata hikmah ini, bekerja kamu untuk dunia seumpama kamu akan hidup selamanya, dan beramal untuk akhirat seolah-olah akan mati esoknya. Jangan bertangguh untuk berbuat baik. Mengenai kejayaan tarbiyah pada madrasah Ramadan, Muhammad Fauzi berkata ukurannya dapat dirasakan sendiri yang empunya diri, kerana ulama menjelaskan 3 perkara untuk melihat puasa kita ini tulen ataupun palsu. Caranya dengan melihat adakah selepas berakhir Ramadan kita masih melakukan perkara buruk, kembali bergaul kawan yang tidak baik dan terus menghadiri segala perkara-perkara mendatangkan maksiat. Sementara itu kesan puasa yang pada orang yang berjaya mencapai matlamat taqwa ialah yang lalai akan ingat kepada Allah, yang fasik akan taat kepada Allah, yang ibadatnya yang berat menjadi ringan, segala maksiat menjadi berat. Jadi itu sahaja perkongsian daripada saya. Saya mohon maaf jika ada salah tutur bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.